أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس أنفعهم للناس، أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di petang yang penuh limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat kita bersama-sama menyambung kembali pembacaan kitab kita, iaitu Al-Minah Al-Ilahiyah fil Adab Al-Islamiyah. Kita menggunakan terjemahan kepada kitab tersebut, anugerah-anugerah Tuhan dalam adab-adab Islam, yang telah dikarang oleh Fadilat Al-Syekh Dr. Hisham Al-Kamil Hamid Musa Al-Syafi'i Al-Azhari An-Naqsyabandi, hafizahullah ta'ala, guru kita yang mulia, yang merupakan imam dan juga khatib di Masjid Zahir Bebres, Abbasiyah, Qahirah, Mesir, dan juga merupakan mudarris, tenaga pengajar di Masjid Al-Azhar Al-Syarif, Qahirah, Mesir. Alhamdulillah, pada petang yang mulia ini kita mengambil sedikit masa untuk sambung satu tajuk dalam kitab kita, iaitu adab-adab masuk dan keluar rumah, adabu dukhul bait wa khuruju minhu, iaitu adab-adab masuk dan juga keluar daripada rumah. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, adab masuk dan juga keluar daripada rumah ini sebenarnya adalah perkara yang sangat simple, sangat biasa, sangat kita boleh lakukan. Namun sekiranya kita tidak lakukan, tidak amalkan, seolah-olah kita terlupa untuk mengamalkan adab-adab ketika mana kita nak keluar daripada rumah ataupun kita nak masuk daripada rumah. Rumah kita, semua kita mempunyai rumah, tempat tinggal, kediaman. Tak kiralah rumah itu adalah rumah sewa ke, rumah itu rumah yang kita beli ke, ataupun rumah tumpangan ke, ataupun apa-apa saja tempat tinggal, kediaman kita, maka kita kena jaga adab-adab ketika nak masuk rumah, dan juga jaga adab-adab ketika nak keluar daripada rumah. Guru kita menyebutkan dalam kitab, rumah merupakan tempat tinggal. Rumah merupakan tempat tinggal. Dalam hukum Islam, tempat tinggal ataupun rumah ini adalah termasuk dalam perkara ad-daruriyat. Perkara ad-daruriyat. Apa maksud ad-daruriyat? Iaitu perkara-perkara yang daruri ataupun daruri, darurat, yang mesti setiap individu Islam ataupun tidak Islam sekalipun, bukan Islam sekalipun, memerlukan tempat tinggal. Perkara yang mesti ada. Sebab tu bagi pimpinan, bagi pemerintah, bagi pentadbir, bagi kerajaan yang memegang sesuatu kerajaan, negara, negeri, kawasan dan sebagainya, mereka harus memastikan bahawasanya rakyat jelata mempunyai tempat tinggal. Sekiranya masih ada orang yang tidak mempunyai tempat tinggal, merupakan satu perkara darurat yang perlu diambil cakna oleh pihak kerajaan itu sebagai bagi sudut kerajaan. Ada pula kita sebagai seorang Islam mesti pastikan tidak ada orang Islam yang tidak ada tempat tinggal. Mesti ada tempat tinggal, mesti ada rumah, kerana itu adalah perkara daruri, perkara yang darurat, yang mesti ada. Kalau tidak ada, maka ia berada dalam keadaan yang sangat kekurangan, ataupun kita sebutkan adalah miskin tegar, yang mana mereka ini dalam kedudukan sehingga rumah pun tak ada, tempat tinggal pun tak ada. Maka tempat tinggal itu adalah perkara yang sangat penting. Jadi alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala,
di negara kita, tempat kita, di kawasan kita, di negeri kita ini, kita mempunyai rumah, dan juga ramai di kalangan kita yang mempunyai rumah. Dan juga semua orang mempunyai tempat tinggalnya yang tersendiri. Kata guru kita, rumah merupakan tempat tinggal, tempat ketenangan dan rehat. Sebab tu ada ulama sebut al-manzil i'tibaruhu makanan ya'wi ila an-nasi yajidu fihi ar-rahah wal am wal tama'ninah, iaitu rumah ini merupakan satu tempat yang bagi semua manusia untuk dapatkan kerehatan, untuk dapatkan keamanan, dan juga untuk mendapatkan ketenangan. Dalam rumah ni mesti ada kerehatan, mesti ada keamanan, mesti ada ketenangan. Kalau tak ada tiga-tiga perkara ni, dia satu benda yang rumah itu bukannya rumah yang disebutkan sebagai rumahku syurgaku. Sebab rumah ni tempat yang paling kita rasa selesa, paling kita rasa aman, paling kita rasa kerehatan. Bila sampai di rumah, nak berehat, nak tidur, nak kendiri, nak siapkan diri, nak mandi, nak makan dan juga sebagainya. Kita buat segala urusan yang melibatkan peribadi kita kebanyakan di rumah. Dan juga tempat kita mencari ketenangan. Kalau kita keluar kerja dengan kesibukan, dengan bertemu dengan orang dan juga ada masalah-masalah, tapi balik rumah kita akan nak rehat, nak tenangkan fikiran. Dan juga tempat keamanan. Rumah ini adalah tempat keamanan. Kita aman duduk di rumah kita. Kita jaga diri kita di rumah kita. Jadi rumah adalah tempat tinggal dan tempat ketenangan dan juga tempat rehat. Maka kata guru kita, maka engkau perlu mengingati Allah agar rumahmu penuh dengan zikir, tasbih, tahmid, takbir, istighfar dan sebagainya. Pembacaan Al-Quran Al-Karim di rumah merupakan suatu keberkatan. Jadi di rumah kita, macam mana kita nak bagi rumah kita itu dalam keadaan penuh dengan ketenangan, penuh dengan keamanan, penuh dengan kerehatan, maka jadikan rumah kita juga adalah tempat ibadah. Rumah ini jadi tempat ibadat kita. Sebab tu para alim ulama di rumah-rumah mereka ada sudut mereka beribadat. Bukan seluruh rumah itu tempat ibadat, tapi ada sudut-sudut tertentu untuk jadikan tempat ibadat. Kerana apa? Beribadat di rumah ini dia akan mendatangkan kebaikan kepada rumah itu sendiri, dan juga mendatangkan kebaikan kepada isi rumah itu sendiri. Dan bagi Nabi SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah-rumah kamu ini seperti kubur-kubur. Maksudnya apa? Tidak dijadikan rumah kita itu tempat ibadah. Tidak kita melakukan ibadat dalam rumah kita. Jadi sebagai orang Muslim, sebagai kita seorang Islam yang sejati, pastikan rumah kita itu ada tempat dikatakan musalla, tempat sembahyang kita, tempat kita nak baca Al-Quran, tempat kita nak berzikir, tempat kita nak berselawat banyak kepada Nabi SAW, tempat kita nak bertafakur, tempat kita nak bermunajat, tempat kita nak membelek kitab-kitab dan juga sebagainya, tempat yang kita jaga kesuciannya. Dan orang dalam rumah pun tahu, kalau nak sembahyang pergi situ, kalau nak solat pergi situ. Jadi kita jadikan musalla. Tambahan kita sekarang ni boleh buat rumah kita ni ikut decoration yang kita nak. Macam mana yang kita nak, pihak kontraktor akan buat, ataupun pihak tukang rumah dia akan buat macam mana yang kita nak. Pastikan adakan dalam rumah kita itu satu ruang untuk sembahyang, ataupun kita namakan dia sebagai musalla. Satu tempat untuk kita sembahyang, untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para alim ulama dahulu mereka menjadikan satu tempat, satu ruang untuk mereka bermunajat, untuk mereka bangkit tahajud. Mereka tidak tahajud di masjid. Mereka 3 pagi, 2 pagi mereka tidak bangun pergi ke masjid, tapi menjadikan rumah mereka itu rumah ibadah. Bahkan Nabi SAW juga menjadikan rumah Nabi SAW tempat ibadah. Bahkan bilik Nabi SAW menjadikan tempat ibadah. Sehingga kan diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah yang mana melihat kaki Nabi SAW ketika mana sembahyang. Maksudnya Sayyidah Aisyah nampak kaki Nabi SAW ketika sembahyang, maksudnya berada dalam
rumah ataupun dalam bilik Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bagi Nabi SAW juga diriwayatkan bahawasanya sembahyang tarawih iaitu pada bulan Ramadan sangat banyak rakaatnya. Selepas mana pulang daripada sembahyang berjemaah dengan para sahabat di masjid, Nabi SAW sambung sembahyang di rumah yang tidak dilihat oleh para sahabat, yang tidak kira beberapa rakaat yang sangat banyak Nabi SAW bersembahyang ketika tersebut. Maka para ulama menyatakan bahawa sunnah yang besar apabila kita sembahyang sunat yang banyak di rumah kita, iaitu iqtidaan binabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita mengikut akan contoh teladan yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW, menjadikan rumah itu adalah satu tempat ibadah. Jadi kita nak rumah kita itu penuh dengan keamanan dan juga ketenangan, maka zikir, tasbih, tahmid, takbir, istighfar dan juga sebagainya serta membaca Al-Quran adalah satu perkara yang jangan kita tinggalkan. Pembacaan Al-Quran Al-Karim di rumah merupakan suatu keberkatan, cahaya dan rahmat kepada ahli rumah itu dan pemberi syafaat di hari kiamat kelak. Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih." Riwayat Imam Muslim. Yang bermaksud, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada teman-temannya ataupun kepada orang-orang yang sentiasa membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu adalah satu perkara yang sangat besar kepada kita. Apabila pada hari akhirat esok, hari kiamat esok, Al-Quran akan menjadi penyaksi kepada kita bahawa kita telah membacakan Al-Quran dan dapat syafaat daripada Al-Quran. InsyaAllah dengan syafaat-syafaat berikut kita boleh memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan setinggi-tinggi darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di rumah kita itu kita jadikan tempat tadarus Al-Quran. Bukan hanya kita baca Al-Quran di masjid, bukan hanya kita baca Al-Quran di tempat-tempat mengaji kita, tapi di rumah juga dijadikan tempat bacaan Al-Quran, tempat sambutan Maulid Nabi SAW, tempat kita memperingati akan arwah-arwah orang yang meninggal dunia, kemudian kita bacakan Fatihah kepada mereka, sedekahkan bacaan Al-Quran kepada mereka, tempat penghataman Al-Quran, tempat jadikan kunduri it'amut ta'am, panggil orang main makan di rumah kita, buat kenduri kendara dengan dengan sunnah-sunnah yang telah kita pelajari. Jadi rumah kita itu jadi center Islami, center Islam dalam keluarga kita. Jadi rumah itu bukan hanya semata-mata untuk tempat kita tidur, tempat kita mandi dan juga makan, tapi di rumah itu kita jadikan majlis-majlis yang sangat baik. Bahkan ulama-ulama Mekah menjadikan rumah-rumah mereka itu madrasah. Tapi kena rumah yang besar lah. Kalau rumah kita kecil saja nak di madrasah lagu mana. Tapi melihat kepada guru-guru kita yang berada di bumi Mekah dan juga Madinah, menjadikan rumah mereka itu, kawasan rumah mereka itu madrasah. Ambil pelajar, ramai pelajar daripada Indonesia, ada pelajar daripada Malaysia, ada pelajar Arab sendiri, duduk dengan guru dan ditempatkan satu bilik, satu dom kepada mereka untuk mereka makan dan juga tidur situ. Kemudian ada satu sahah ataupun satu ruang yang luas untuk dijadikan sebagai tempat pengajian. Maka semua mengaji situ. Kitab penuh keliling, dinding semua penuh dengan kitab. Ya, rumah-rumah tapi tempat mengaji. Ada jadual-jadualnya, seperti mana yang telah dilakukan oleh Fadilat Al-Syekh Al-Habib Sayyid Alawi Al-Maliki, dan turun kepada anaknya juga melakukan semikian rupa, mengambil pelajar-pelajar untuk mengaji kitab. Guru kita Fadilat Al-Syekh Nabil Ghamri demi Mekah Al-Mukarramah, menjadikan rumah dia adalah rumah untuk dijadikan madrasah, dijadikan sekolah agama. Orang datang mengaji, orang datang hafal Al-Quran dan juga sebagainya. Jadi rumah itu adalah rumah yang begitu makmur, rumah yang begitu hebat, kerana di rumah itu melahirkan ulama, di rumah itu melahirkan pembaca Al-Quran, di rumah itu melahirkan pembaca hadis-hadis Nabi SAW. Jadi kita tengok dengan rumah kita,
apa yang kita buat dengan rumah kita dan apa yang kita hidupkan di rumah kita. Paling-paling kurang kita bersama dengan ahli keluarga kita sembahyang berjemaah di rumah, paling kurang. Kemudian kita tadarus Al-Quran bersama di rumah, paling kurang. Kita jadikan rumah kita itu tempat kita nak bacakan hadis-hadis Nabi SAW kepada ahli keluarga kita. Apa saja mengikut kemampuan dan kebolehan yang kita ada, ataupun hadirkan guru daripada luar masuk ke dalam rumah kita, bacakan kitab-kitab yang boleh ahli keluarga kita dengar untuk kebaikan bersama. Jadi ini adalah perkara-perkara yang sangat besar. Apabila kita lakukan di rumah kita, maka rumah itu akan penuh dengan keberkatan, rumah itu penuh dengan cahaya, dan rumah itu akan menjadi satu penyeri. Maka inilah hakikat yang disebutkan sebagai rumahku syurgaku, iaitu rumah kita dijadikan tempat untuk kita menuai hasil di syurga kelak dengan amalan-amalan yang sangat baik. Kemudian guru kita sebut ada adab masuk dan juga keluar daripada rumah. Kita tengok adab masuk rumah dahulu. Kita daripada luar, kemudian kita nak masuk rumah. Apakah adabnya? Yang pertama sekali, membaca bismillah ketika masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah, baca bismillah. Jadi itu paling kurang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Nak masuk dalam rumah, baca bismillah. Jadi dengan zikrullah, dengan kita menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka menjauhkan syaitan daripada mengikuti kita. Orang yang apabila masuk rumah dia baca bismillah, maka syaitan tak boleh ikut dia masuk sekali. Sebab tu ulama sebut li'anna syaitana la baqa'a lahu ma'a ismillah ta'ala. Jadi syaitan dia tak boleh duduk dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang selalu menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, syaitan tidak akan duduk. Syaitan tidak boleh bersama dengan orang yang selalu menyebut nama Allah dan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita nak melangkah masuk ke dalam rumah kita, maka paling kurang kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ada ulama sebut bahawasanya kalau kita nak masuk, paling kurang dah bismillahirrahmanirrahim, baca mu'awwizatain, iaitu kita baca qul a'udzu birabbil falaq dan juga qul a'udzu birabbin nas. Kerana apa? Dua surah ini disebutkan sebagai surah yang menjaga kita daripada terkena sihir, daripada gangguan-gangguan daripada sama ada syaitanul ins ataupun syaitanul jin, daripada syaitan manusia ataupun syaitan daripada di kalangan jin. Apa maksud syaitan manusia? Iaitu manusia yang berperangai seperti syaitan. Dia nak mencuri, dia nak merosakkan, dia nak merobohkan dan juga sebagainya. Dia manusia tapi perangai syaitan. Kemudian jauhkan diri kita daripada syaitan jin, iaitu syaitan yang tidak nampak, iaitu jin yang bukan Islam, yang mana merosakkan umat manusia, iaitu anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Jadi dengan banyaknya kita berzikir dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan tidak akan bersama. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna syaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh, dan ambilahnya sebagai musuh. Maksudnya jadikanlah dia sebagai musuh. Syaitan itu adalah musuh kita yang nyata. Aduwwan mubina. Syaitan itu adalah musuh yang nyata, musuh yang jelas. Maka kita jangan jadikan manusia musuh kita. Jadikan syaitan itu musuh kita. Kerana apa? Kerana perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia itu musuh kamu, tidak ada. Tapi yang ada, jadikan syaitan musuh kamu. Kerana syaitan itu musuh kamu yang jelas. Maka walaupun kita tak nampak dengan mata kepala kasar kita, tapi dengan riwayat-riwayat dan juga dengan ayat Al-Quran yang jelas kepada kita, yakin bahawasanya makhluk-makhluk alam ghaib ini ada, dan
yang nak mengganggu dan juga yang nak membuat kacau bilau dalam keluarga kita, dalam rumah kita adalah syaitan, yang mana kalaulah kita nak masuk, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita tambah pula dengan 2 surah muawwizatain, iaitu qul a'udzu birabbil falaq dan juga qul a'udzu birabbin nas, maka dia tak dapat masuk ke rumah kita. Satu riwayat daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ada satu riwayat daripada Sayyidina Jabir mengatakan telah mendengar Nabi SAW mengatakan, apabila seorang lelaki masuk ke dalam rumah dia, kemudian dia sebut nama Allah Azza wa Jalla ketika mana nak masuk dan juga ketika mana nak makan. Sebab tu setiap perbuatan yang kita nak buat mesti sebut nama Allah. Ketika nak masuk rumah sebut nama Allah, ketika nak makan sebut nama Allah. Kemudian qala syaitan, maka syaitan kata, la mabita lakum wala asya. Aku tak boleh tidur di rumah kamu dan aku tak boleh juga nak makan makanan kamu. Sebab apa? Sebab kita baca nama Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ada satu orang kata sebut nama Allah itu bukan zikir. Jadi ini dalil yang jelas. Sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala dah dikira sebagai zikir yang sangat, bahkan zikir yang azam, zikir yang begitu agung. Kerana apa? Sebut saja nama Allah. Dah kira zikir. Zikir nama apa? Sebut nama Allah tak ada makna. Allahu akbar kabira. Macam mana boleh sebut nama Allah tidak ada makna? Bahkan sebut nama Allah SWT terkumpul segala makna yang ada di atas bumi, yang ada di atas langit, dan seluruh isinya ini dia dalam nama Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allahu Khaliq, dan Allah itu adalah pencipta. Kemudian adab yang kedua, mendahulukan kaki kanan. Jadi kalau nak masuk rumah dengan kaki kanan, jangan masuk kaki kiri. Sebab rumah itu adalah tempat kemuliaan, tempat yang kita jadikan tempat yang baik. Maka setiap tempat yang baik kita masuk mesti masuk dengan kaki kanan. Kita langkah masuk ke dalam rumah dengan kaki kanan. Kemudian yang ketiga, membaca doa masuk ke dalam rumah. Tadi kita baca bismillah, kemudian kita baca doa tambah. Disebutkan dalam kitab kita, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud yang bermaksud, dengan nama Allah kami masuk dan dengan nama Allah kami keluar dan kepada Allah kami berserah. Jadi ini doa yang paling mudah untuk kita. Ada lagi doa-doa yang lain warid daripada Nabi SAW, dan antara doanya yang ni, bismillahi walajna, bismillahi kharajna, bismillahi wa ala rabbina tawakkalna. Bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa ala rabbina tawakkalna. Kita boleh hafal itu. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Jadi kita masuk rumah kita dalam keadaan kita sebut nama Allah, kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita diberikan keselamatan, dan apa benda yang ada di belakang kita yang ikut ke, ataupun kita keluar pada waktu malam, kemudian ada yang mengikuti kita, bila kita nak masuk rumah dia tak boleh ikut kita. Dia tak boleh nak masuk sekali dengan kita, kerana kita telah menyebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lihat nak masuk rumah juga, adab yang keempat, memberi salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi empat benda yang besar ketika mana kita nak masuk rumah. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, masuk dengan kaki kanan. Yang ketiga, membaca doa bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa ala rabbina tawakkalna. Dan yang keempat, kita bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salam kepada
sebelum kita masuk rumah, walaupun dalam rumah kita itu tidak ada orang, walaupun tidak ada orang, apatah lagi kalau ada orang. Guru yang sebut yang berarti salam buat sekalian dan kalian dan rahmat Allah serta berkatnya, sehingga sekiranya tiada orang di rumah tetap disunatkan memberi salam. Jadi kalaulah orang tak ada di rumah sekalipun, pintu kita kunci, kemudian kita buka kunci, kemudian kita baca bismillah, kemudian kita masuk kaki kanan, kemudian kita baca doa, kemudian kita bagi salam walaupun tidak ada orang di rumah tersebut. Kerana apa? Ilqa'us salam, salam ini merupakan tahiyyah ahlul jannah, iaitu satu penghormatan bagi ahli syurga. Ahli syurga selalu menyebutkan salam, kerana ucapan salam ini adalah ucapan yang sangat mulia, ucapan yang meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesejahteraan kepada orang yang kita bagi salam, dan orang akan menjawab balik salam kita tersebut, dan juga kita mendapat kesejahteraan dengan berkat doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita seolah-olah masuk ke tempat yang mulia, maka beri salam. Beri salam ini satu simbol kepada keselamatan, kesejahteraan, keamanan dan juga ketenangan. Dengan kita bagi salam, kita seolah-olah memberikan seluruh kebaikan kita kepada orang yang kita bagi salam tersebut. Dan termasuk juga kita beri salam ke dalam rumah kita, nak jadikan rumah kita itu Darussalam. Kalau kita baca ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan lahum darussalam 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Dan bagi mereka itu Darussalam. Darussalam ni maksud syurga. Iaitu dar, satu rumah, satu tempat yang selamat, yang sejahtera. Maka rumah kita itu kita jadikan rumah kita Darussalam, iaitu tempat yang selamat, yang sejahtera, yang tenang. Maka dengan simbolik tersebut kita memberikan salam kepada rumah kita ataupun kepada orang yang berada dalam rumah kita. Kemudian kita tengok pula adab keluar daripada rumah. Adab keluar daripada rumah yang pertama sekali adalah doa ketika keluar daripada rumah. Nak keluar rumah, baca doa. Jangan sampai kita terlupa nak membaca doa keluar daripada rumah. Banyak riwayat daripada hadis Nabi SAW. Jadi guru kita sebut dalam ni hanya satu riwayat yang mudah, yang kita boleh hafal, yang boleh kita ingat, yang boleh kita baca. Doa keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi mudah untuk kita nak hafal dan kita boleh amalkan. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah kami masuk dan tiada upaya. Dengan nama Allah kami bertawakal kepada Allah dan tiada upaya dan kekuatan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita menyerahkan urusan kita nak keluar ni, kita serahkan urusan kita kepada Allah, iaitu kita bertawakal kepada Allah. Jadi kita nak keluar pergi pasar ke, kita nak keluar pergi kerja ke, kita nak keluar pergi hospital ke, kita nak keluar pergi ke mana-mana jumpa kawan-kawan kita ke, ataupun keluar nak bersiar-siar ke, semuanya kita mengharapkan himayah, iaitu perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita keluar begitu saja. Lepas kita keluar, kita nak naik kenderaan, baca pula doa naik kenderaan. Nampak tak, seorang Muslim apabila dia mengamalkan adab-adab Islam yang sangat tinggi, maka dia ni seolah-olah ma'iyyatullah, dia bersama dengan Allah. Sebab apa? Mulut dia, lidah dia akan sentiasa menyebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sentiasa bersama dengan Allah, Allah lebih bersama dengannya. Orang yang sentiasa bersama dengan Allah, sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, maka pandangan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama dengannya. Perbuatannya akan dibimbing oleh Allah, percakapannya akan dibimbing oleh Allah, kelakuannya, pergerakannya dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka apa lagi yang kita mahu sekiranya kita telah mendapat bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat pandangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi prasyaratnya mestilah kita beramal dengan adab-adab tersebut, dan adab-adab ini telah ditunjukkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila kita nak keluar daripada rumah, kita baca doa tersebut, bismillah tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian apabila kita nak keluar dari rumah, keluar dalam keadaan berwuduk. Jadi antara adabnya lagi keluar dalam keadaan berwuduk, ataupun dalam bahasa mudah dia kita, seorang Islam ini lazimi wuduk di dalam diri kita. Lazimi wuduk, sentiasa ada air sembahyang. Kerana apa? Ada air sembahyang tu menandakan kita orang yang bersih, menandakan kita orang yang suci. Kalau kita nak buat ibadat yang melibatkan wuduk, nak solat dan juga sebagainya, maka kita boleh terus melakukan ibadat tersebut. Nak pegang Al-Quran, nak baca, kita ada wuduk. Dalam kereta kita nak rehat sat, berhenti di an-nar, kita pegang Al-Quran, kita baca. Jadi orang yang melazimi wuduk ini adalah sangat besar. Bahkan Nabi SAW mengenali umatnya pada padang mahsyar esok, pada hari himpunan, pada hari kiamat esok, dengan ramainya manusia, Nabi SAW mengenal umat Nabi SAW dengan asar sudud, asar wuduk, iaitu kesan-kesan daripada air sembahyang yang ada pada dahi dan juga tangan-tangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian antara kebaikan kita membaca doa keluar daripada rumah. Apakah kelebihan orang yang baca doa keluar daripada rumah? Ini adalah perkara yang terakhir yang kita sebutkan, dah masuk waktu asar. Yang pertama, himayah wal wiqayah minal wuqu'i fi dhalal wa irtikabiz zalal wa zulm wal jahl. Iaitu yang pertama sekali, kelebihan orang yang baca doa ketika keluar daripada rumah adalah penjagaan daripada Allah, daripada berlakunya kesesatan ataupun melakukan perkara dosa, ataupun melakukan perkara kezaliman, ataupun melakukan perkara kejahilan. Maka benda ini semua dijaga oleh Allah Subhanahu Taala. Kerana apa? Kita telah memohon doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ini diberikan kebaikan ketika mana kita nak keluar daripada rumah kita. Kemudian yang kedua, ibti'adus syaitan 'aniz zakir. Jadi orang yang menyebutkan nama Allah dengan berdoa tersebut, maka syaitan jauhi dia. Jauhinya maksudnya syaitan tak ganggu dia. Jadi semua perkara yang dia buat itu dipandang dan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa gangguan syaitan. Kita bimbang dalam kehidupan kita ini ada gangguan syaitan, dan syaitan memang tugasnya mengganggu umat manusia. Maka dengan kita berdoa dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka menjauhkan syaitan daripada kita. Kemudian kelebihan yang ketiga, tafdhilul amr ila Allah azza wa jalla wa tawakkal alaihi. Dan kita menyerahkan urusan itu kepada Allah, dan kita membiarkan Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir kepada kita. Jadi maksudnya apa? Kita ni hamba yang sejati apabila kita tawakkaltu ala Allah, berserah diri aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara yang kita buat, kita serah kepada Allah. Maka apabila kita serah kepada Allah, apa yang berlaku kepada kita, maka ianya takdir daripada Allah. Bila kita terima akan apa sahaja yang berlaku, maka itu dinamakan kita telah menerima qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang tidak bertawakal kepada Allah, apabila berlaku, dia susah untuk nak terima takdir daripada Allah. Tapi kalau orang yang sentiasa bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, maka apa sahaja yang berlaku, maka dia akan menerima takdir tersebut sebagai qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kelebihan yang keempat adalah orang yang melazimi membaca doa dan juga menyebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala ini akan mendapat al-ajru was-thawab. Mestilah kita setiap perbuatan
yang kita buat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat pahala dan juga mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai itu saja, kita berhenti. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada adab-adab meminta izin, dan juga kita akan masuk adab-adab meminta izin yang juga sebagai adab di rumah, yang mana bagaimana cara kita nak meminta izin akan disebutkan dalam pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna min ahli khair, Allahumma ja'alna min ahli al-'ilm wal 'amal, Allahumma ja'alna min tawfiq wal hidayah, Allahumma ja'alna min ahli jannatika ya Allah ya Rahman ya Rahim ya akramal akramin ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan lemah daripada kebodohan dan kejahilan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.